warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam Tazkirah siri yang ke-17. Bersempena hari yang ke-17, kita berada dalam tempoh pergerakan perintah kawalan pergerakan. Jadi insya-Allah kali ini kita nak bincangkan iaitulah teruskan menghidupkan syiar Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan sekarang kita lihat jalan raya, rumah Allah semuanya sunyi. Tapi dalam masa yang sama, jangan sampai kita mensunyikan rumah kita daripada syiar agama Islam. Walaupun semayang berjemaah secara beramai-ramai tak dapat lagi nak dibuat di masjid ketika ini, serta pengajian-pengajian, majlis ilmu di masjid-masjid atau di mana tempat sahaja tak dapat nak diadakan secara berhimpun ketika ini. Tapi jangan kita meniadakan terus majlis-majlis ilmu tersebut, kerana kita boleh menggunakan kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan wasilah teknologi yang ada pada zaman sekarang ini, sama ada dari sudut rakaman ataupun dari sudut siaran langsung menerusi media sosial, itu terus disemarakkan, bahkan lagi diperhebatkan. Kerana apa? Kerana kita mahu syiar agama Allah Subhanahu wa taala ini terus dipancarkan menerusi mana laluan dan juga corong-corong yang sedia ada. Sebab itu dalam kita memastikan keberadaan kita di rumah serta aktiviti yang kita lakukan dalam keadaan terhad ini, kita perlu juga peruntukkan masa untuk kita menghidupkan majlis-majlis ilmu di rumah-rumah kita menerusi dengan mekanisme yang ada, sama ada di televisyen yang adanya siaran langsung ataupun siaran rakaman ulangan, ataupun di media-media sosial Facebook dan seumpama dengannya YouTube, maka kita boleh manfaatkan. Mudah-mudahan masih lagi kita termasuk dalam mereka yang mendapat manfaat semata-mata kita berhimpun secara maya. Walaupun tidak secara fizikal zahir, tapi kita berhimpun secara maya semata-mata dalam kita nak mengaji, mempelajari kitab Allah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalas alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffazhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berhimpun satu kaum itu di mana-mana rumah Allah, yang mana tujuan dia adalah untuk membaca kitabullah dan mempelajari kitabullah tersebut, melainkan diturunkan padanya sakinah, ketenangan, dilimpahi dengan rahmat, dipayungi dengan sayap-sayap para malaikat, yakni terhindar daripada bala dan disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluk dia. Jadi walaupun kita tidaklah berada di dalam mana-mana rumah Allah, serta kita tidaklah berhimpun secara fizikal zahir, tapi kaedah ada sebut ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tak dapat nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Tak dapat nak berhimpun di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, di surau-surau atau di tempat khas, di madrasah-madrasah, serta tak dapat berhimpun secara fizikal, kita berhimpunlah dengan cara berada di alam maya. Walaupun tidaklah sama betul secara dari sudut keaslian dia, tetapi itu lebih baik daripada kita terus meniadakan atau menghentikan kuliah-kuliah, pengajian-pengajian yang selama ini kita hadiri, yang selama ini berlangsung di dalam sekitar kita ini. Jadi yang pertama, syiar Islam yang mesti hendak kita hidupkan adalah kita meneruskan pengajian ilmu, majlis-majlis ilmu menerusi media sosial yang sedia ada. Yang keduanya, kita hidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita kita menghidupkan solat berjemaah di rumah. Kita menghidupkan solat berjemaah di rumah, walaupun pada asalnya orang lelaki itu dituntut pergi ke masjid, namun dalam keadaan sekarang apabila tidak dapat berada di masjid,
melainkan hanya Imam Bilal dan Siap yang bertugas sahaja, maka apa yang boleh kita buat? Kita bawa syiar berjemaah itu di rumah-rumah kita. Boleh kita didik. Mungkin ada anak kita nak laungkan azan apabila masuknya waktu azan, serta nak mendirikan solat, maka dimintanya iqamah. Kemudian kita semayang berjemaah bersama-sama. Habis semayang berjemaah bersama-sama, kita wirid dan zikir sebagaimana biasa bersama-sama, dan kemudian kita membacakan doa tadi itu bersama-sama dan diaminkan oleh jemaah ahli keluarga yang lain. Yang ketiganya yang boleh kita buat adalah jangan kita berhentikan terus infak dan sedekah fi sabilillah. Mungkin dalam keadaan biasa kita pergi ke masjid, kita nampak tabung ataupun tabung tu didatangkan di hadapan kita, maka kita bersedekah. Dalam keadaan sekarang mungkin kita tak jumpa lagi tabung tu, tapi kita ada nombor akaun. Zaman sekarang ni kita boleh transfer, melaksanakan, melakukan pemindahan amount infak kepada masjid, surau, tempat-tempat yang memerlukan, tempat-tempat fisabilillah, serta siapa sahaja yang mana layak untuk kita berikan sumbangan, sama ada fisabilillah ataupun mereka tergolong kalangan orang yang fakir miskin, yang susah, yang layak. Walaupun dalam keadaan sekarang ramai juga yang terkesan dengan terjejasnya ekonomi kerana tak dapat nak bekerja sendirian, tak dapat nak berniaga. Namun percayalah, tidak akan miskin bagi orang yang infak. Peruntukkan sebahagian sedikit. Mudah-mudahan dengan ibadat infak yang kita berikan itu, kita mendapat keampunan daripada Allah dan juga mendapat kurniaan yang hebat daripada Allah. Seterusnya Allah Ta'ala menerima pengampunan kita dan dihilangkan wabak ini. Ingat, Allah Ta'ala memberi peringatan tentang persepsi kita berkenaan dengan infak. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan yang memberikan janji-janji kepada kamu, dengan infak itu kamu akan fakir, dan akhir sekali dia suruh kamu buat perkara yang keji. Sedangkan Allah memberikan janji dia kepada kamu, daripada infak itu kamu mendapat pengampunan dan mendapat kurniaan yang berlimpah ruah. Jadi tazkirah kali ini seri yang ke-17, jagalah syiar, 3 syiar, iaitulah majlis ilmu, yang keduanya solat berjemaah, dan ketiganya infak tadi itu kita kena teruskan walaupun bukan dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan ujian kita teruskan kerana kita mahukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita nak jaga syiar agama Allah tadi itu terus menerus berkembang walaupun dalam keadaan kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman untuk dapatkan rakaman siri-siri tazkirah sebelum daripada ini, dan juga rakaman kuliah-kuliah yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.